This call is now being recorded. Okey, so kita tengok soalan. Ni soalan garis lurus. Pelajar. So kalau jumpa soalan garis lurus. Okey, so jumpa soalan garis lurus, pelajar kena tahu beberapa perkara pelajar kena tahu. Nombor satu, pelajar kena tahu kecerunan lah. Kecerunan. So kecerunan ni biasa kita akan guna M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni biasa. Okey, yang kedua pelajar kena tahu persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. M ni ialah kecerunan, C ni ialah pintasan Y. Biasanya kita akan kena master dua ni lah. Okey, tapi depend pada soalan lah. Kita tengok soalan. Okey, cari nilai K. Pelajar boleh cari tak nilai K ni berapa? Boleh bantu cikgu tak cari nilai K tu berapa? Ada idea tak? Kalau nak cikgu terang, tak ada masalah. Terang cikgu. Okey, cikgu terang Okey, so sekarang ni ialah satu garis lurus. Ni point dia. Ni ialah satu garis lurus. Apa maksud satu garis lurus? Kecerunan dia samalah. So sekarang ni kita cari dulu kecerunan. Dia paling mudah cari kecerunan. Yang ni dengan yang ni. Cari kecerunan dekat sini dulu. So apa formula dia? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Cari kecerunan dulu. Label lah X1, Y1, X2, Y2. Cari kecerunan dia. Masukkan nilai. Y2 dia ialah 2. Tolak Y1 dia ialah 7. Per dengan X2 dia ialah 2. Tolak X1 dia ialah negatif 5. So negatif 5. So dekat sini kita selesai. 2 tolak dengan 7, so negatif 5 per dengan negatif positif. So per dengan 7. 2 tambah 5, 7. So dekat sini clear tak kecerunan dekat sini? Clear Okey, so sekarang ni kita tahu. Okey, so kecerunan dekat sini, ni kecerunan ni sama ni semua ni. Ni semua sama. Boleh cari K lah. Kalau cikgu buang ni dulu boleh cari K. So kecerunan dia M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So kecerunan kita dah tahu negatif 5 per 7 sama dengan label lah dekat sini. X1, Y1, X2, Y2. So Y2 dia ialah K tolak Y1 dia ialah 2. Per dengan X2 dia ialah 9. Tolak dengan X1 dia ialah 2. Boleh cari nilai K. Kalau macam ni pelajar, kalau kita nak laju, kalau pelajar nak selesaikan manual pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita mahir kalkulator, kita just tekan je. Tekan je kalkulator. Negatif 5 per 7 sama dengan ni alpha soft. Bracket jangan lupa. Bracket. K ni ialah alpha X lah, kita ganti. Okey, tolak dengan 2. Okey, per dengan 9 tolak dengan 2, 7 lah. Senang 7. Okey, per 7. Shift soft. So dapat K tu negatif 3. Nampak tak pelajar? Dapat? Senang kan? Senang soalan macam ni? Jangan salah lah. Make sure lah awak faham konsep dia. Okey, kalau nak selesai manual. Sebab soalan ni, pelajar tengok depend pada soalan Soalan dia markah dia 1 je ni. Kalau markah 1 ni aras pengetahuan. Ni proses dia panjang. Okey, so clear kat sini. Kalau nak kira manual pun boleh, tak masalah. Okey, soalan yang kedua. Hitung jarak PR.
Boleh cari tak jarak PR tu? Kalau jarak, okey pelajar, kalau jarak ada formula. Okey, so formula jarak lah untuk koordinat. Awak tengok formula jarak. Mana formula jarak ni untuk koordinat? Ni ada formula jarak. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Just masuk je formula. So, cikgu tulis jarak dia. So, pelajar boleh tulis juga formula dia. Jarak sama dengan punca kuasa X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Just masuk je nilai. So, jarak PR dekat sini. Jarak PR. So label lah. Kat sini X1, Y1, kat sini X2, Y2. Masukkan nilai. X2 dia 9. Tolak X1 dia negatif 5. So tolak 5 kuasa 2. Tambah Y2 dia tadi dapat negatif 3. Tolak dengan Y1 dia ialah 7. Kuasa 2. Pelajar tekan kalkulator dapat berapa? Cikgu nak jawapan. Punca kuasa. Tolak-tolak jadi tambah. 9 tambah 5. 14. 14 kuasa 2. 14 kuasa 2. 196 tambah dengan negatif 3 negatif 7, so negatif 10 kuasa 2, so dapat 100. Tekan kalkulator lah. 196 tambah 100. Okey, puncakan dia 17.20. Okey, pelajar masuk nilai dekat sini Pelajar masuk nilai je dalam formula 1 markah. Jawapan akhir dia 1 markah. Boleh faham? Boleh clear? Pelajar? Clear. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung soalan yang kedua. Soalan yang di soalan pertama Okey, soalan kedua kat sini Okey, soalan yang kedua. Soalan insurans. Okey, sebelum tu kita take note dulu sikit pelajar sebelum kita jawab soalan insurans ni. So insurans ada 4. Nombor 1 insurans harta. Insurans harta. So insurans harta ni yang jumpa rumah terbakar dan sebagainya Rumah terbakar ni harta lah, harta. Okey, yang kedua pelajar belajar kalau punca kuasa 2 kira macam mana? Pelajar, sekejap. Punca tak salah, dia tetap betul. 2 set 74 betul pelajar Tu kaedah ADMAT tu. Awak tekan kalkulator kelas Swiss Ilmi Syakir. Awak tekan kalkulator kelas Swiss kan? So akan dapat okey, jawapan dia betul. Sama. 2 punca kuasa 74. So jawapan kat sini. Okey, so jangan cikgu tulis lagi satu jawapan. Okey, atau 2 punca kuasa 274. Betul yang ni pun betul. Okey, dalam matematik boleh guna kaedah ADMAT, tak ada masalah. Okey, so kita sambung. Thank you. Bagus juga awak tanya tu. Paling kurang kita tahulah. Okey, so insurans ada 4 saja insurans. Yang pertama insurans harta, yang kedua insurans hayat. Insurans hayat. So insurans hayat ni kalau awak jumpa macam ni lah. Perokok dan bukan perokok. Jumpa perokok saja insurans hayat. So insurans hayat ni ingat formula. Ni kaedah dia lah. Ingat formula.
Paling senang soalan ni. Okey, soalan ketiga, insurans motor. So insurans motor ni basic dia kena tahulah. Kalau Sabah Sarawak RM20.30, kalau Semenanjung RM26. Ni point dia lah. Okey, dan yang keempat, insurans kesihatan. Insurans kesihatan. Okey, kalau jumpa soalan insurans kesihatan, kita tolak deductible dulu. Tolak deductible. Okey, yang ni 4 insurans saja pelajar belajar. So untuk soalan macam ni, jumpa perokok dan bukan perokok, ingat kat sini, oh ni insurans hayat ni. Okey, cikgu suruh ingat formula. So kita tulis formula dululah sebelum kita jawab soalan. Kita tulis formula dia. Premium sama dengan kadar bukan kadar, nilai muka polisi sorry. Nilai muka polisi bahagi dengan RMX. Darab dengan kadar premium per RMX. Ni formula dia. Kena tahu formula. So premium ni mesti dalam tahun ni tahunan. So bila dah tahu formula baru kita baca soalan. So kita tengok soalan. Pelajar dah salin. Kalau cikgu laju tolong bagi tahu Rasa macam laju pula rasa. Boleh? Boleh cikgu sambung? Okay, so thank you Ashraf. Okay, so kita tengok dekat sini. Jadual 1 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka. So 1000 ni ialah RMX lah. Ni 1000 ni yang ni RMX ni. Okay. Sementara boleh baru tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans Azam. Okay, so sekarang ni Encik Irfan berumur 36 tahun. Okay, seorang yang sihat dan tidak merokok. So Irfan ni laki kan? Umur dia 36 tahun. So kita take note dekat sini umur dia 36 tahun. Ni 36 tahun lah, dia lelaki dan tidak merokok. So tidak merokok dekat sini bukan merokok ni. Okay. Ingin membeli insurans tersebut bernilai RM250,000. Okay. Dan menambah polisi penyakit kritikal. So dia tambah dekat sini. Dia tambah polisi penyakit kritikal. So kena kira dua-dua lah. Okay, kena kira dua-dua Okay. Syarikat Azam menawarkan polisi penyakit kritikal dengan pelindungan sebanyak 40% daripada nilai muka asas kadar premium. Bagi setiap 1000 ialah RM1.75 mengikut umur dan status kesihatan Irfan. Okey, so sekarang ni pelajar kalau dia nak tambah macam ni pelajar. Kalau dia nak tambah, pelajar take note kat sini Kalau dia nak tambah maksudnya dia kena kira dua-dua lah. Kita kira yang pertama dulu. Okey, so kita kira pertama, kita masuk nilai. Premium dia berapa? Membeli polisi insurans bernilai RM250,000. So kita masuk. Premium. Okey, nilai muka polisi ni dia beli RM250,000. Bahagi dengan RMX. Tadi RMX tu ialah 1000 yang dekat atas ni lah. Ni RMX. Okey, darab dengan kadar dia. So kadar dia berapa? 2.12. So kira darab 2.12. Okey, pelajar dapat berapa dekat sini premium dia? Tolong cikgu tekan kalkulator. 530. Okey, 530. Settle yang pertama. So sekarang ni dia nak tambah polisi penyakit kritikal.
Okey, syarikat Azam menawarkan polisi penyakit kritikal dengan membeli perlindungan sebanyak 40%. So sekarang ni dia menawarkan 40% daripada nilai muka asas. So sekarang ni kita kira lah 40%. Ni penyakit kritikal penyakit kritikal. Okey, so dia bagi 40% daripada nilai muka dekat sini. Daripada nilai muka asas kadar premium. Okey, so nilai muka dia tadi 250,000. Okey, pelajar kat sini kira dapat berapa? 400 Yang lain dapat 400. Cikgu tak kira ni, cikgu tunggu awak. Takkan 400 je. Kira semula. Sebab rasa macam bukan 400 sebab kita potong kosong 1 kosong, potong kosong sini, potong kosong sini. 2,500 darab 4. Berapa nilai muka dia dulu? Ni muka muka polisi dia. Okey, 100,000. Okey, so sekarang ni kalau kita kira premium dia 100,000 bahagi dengan formula dia RMX ni ialah 1,000 sebab dekat sini dia dah bagi tahu bagi setiap 1,000 ni. Dan kadar dia RM1.75. Okey, bahagi dengan 1,000 darab dengan RM1.75. Tekan kalkulator, dapat berapa penyakit kritikal dia? RM612 612.5, betul? Yang lain dapat banyak ni. Ni potong 3, 100 darab 1.75 tu Ashraf. Betul ke? Rasa macam 175 je. Okey. 175 sini Okey, beres. 175. Okey, tak apa, tak ada masalah. Soalan dia. Okey, syarikat Azam menawarkan sebanyak 40%. Okey, soalan dia hitung premium tahunan. Dekat sini dia nak premium tahunan. So sekarang ni dia kena bayar berapa premium dia? Just tambah je lah. Okey, premium. Okey, sama dengan 530 tambah dengan 175. So dapat apa ni? 705. Clear tak pelajar? Clear. Okey, alhamdulillah. Okey, beres. Yang lain clear? Clear, alhamdulillah. So boleh cikgu sambung lagi Okey, beres. Syakir, okey. So clear? Clear Firdaus clear Firdaus? Clear? Nanti tengok balik Nanti rakaman ni cikgu share semula lah nanti. Okey, so kita sambung soalan yang ketiga. Oh, soalan nombor 2 tadi. Clear, alhamdulillah. Okey, soalan nombor 3, persamaan kuadratik. Okey, pelajar kalau nak interrupt boleh interrupt boleh nak tanya soalan dan sebagainya lah. Tanya boleh tanya. Okey, so kita tengok soalan yang ketiga. Okey, rajah 2 menunjukkan sebuah taman di kawasan perumahan yang berbentuk segi empat tepat. So segi empat tepat dekat sini. Kawasan Blorek, JEK dan GLM ialah kawasan berumput. Yang Lorek ni rumput. Kat sini rumput.
Okey, rumput lah. Rumput. Okey. Kawasan rumput JKFLMH ialah kawasan bersimen. So dekat sini simen. Okey, soalan dia. Tengok soalan. Bentukkan ungkapan kuadratik untuk mewakili kawasan bersimen. So macam mana kita nak bentuk ungkapan kuadratik? Kawasan simen dekat sini. Okey, cikgu bagi peluang pelajar jawab dulu. Kalau nak jawab. Boleh buat? Cari luas semua dulu. Ajar luas semua ni. Luas keseluruhan. So luas keseluruhan kita tahu panjang darab lebar lah. Maksudnya 14 darab dengan 3x tambah 4. So dapat berapa? Selesai kat sini dulu. 14 darab 3x. So just tekan kalkulator je lah. 14 darab dengan 3. So akan dapat 42x. Tambah dengan 14 darab dengan 4. 14 darab dengan 4. 56. So yang ni clear tak yang besar ni? Tapi kita nak kawasan bersimen. Kena tolak yang ni lah. Dengan kena tolak yang ni. Ni dia dah tulis 2x sama panjang ni 2x. Kat sini x, kat sini x. So kalau kita selesaikan dia. So cikgu tulis balik Sekejap. So 42x tambah 56. So kita nak tolak. Okey, tolak dengan apa? Kat sini luas segi 3. Apa formula dia? 1/2 darab tapak dia x darab dengan tinggi dia x. Okey, tolak lagi dengan dekat sini. So kita tolak lagi sekali. 1/2 2x darab dengan 2x. So tolong selesaikan dekat sini. Apa persamaan dia? Okey, kita nak bentuk persamaan kuadratik jadikan dia sama dengan kosong lah. Sama dengan kosong. Cuba selesaikan. Cikgu tulis balik lah. Ruang kosong kat sini. 42x tambah 56 tolak dengan 1/2. Cikgu boleh ulang balik tak dapat dari mana? Okey, so sekarang ni cikgu ulang balik. Tak apa. Thank you. Okey, so sekarang ni first kali kita nak simen. Kita nak luas simen So cikgu. Okey, kita nak kawasan simen, kita kena cari luas semua sekali dulu. Ni semua ni. Semua sekali. Okey, dekat sini dia dah bagi panjang, lebar dia dah bagi dah 3x tambah 4 panjang ni. So kita tahu formula luas segi 4 kan panjang darab dengan lebar kan. So panjang dia 14 darab dengan lebar dia 3x tambah 4. So yang ni kita cari semua dulu. So tadi kita dapat apa tadi Lupa dah. 42x tambah dengan 14 darab 4 56.
So yang ni luas semua sekali. Kena tolaklah dengan luas segitiga kat sini. Tolak luas segitiga kat sini. Baru kita dapat simen. So cikgu tulis balik. So tolak 1/2 X tolak dengan 1/2 luas segitiga kat sini 2X. Okey, ni sama dengan kosong selesaikan pelajar. Dapat apa? Kat sini clear tak? 42X tambah 56 ni. So sekarang ni bila nak persamaan. Okay, thank you yang ada respon. Dia nak persamaan. So kita kena clear dekat sini. Tolak dengan ni 1/2 X darab X kuasa 2 kan. So 1/2 X kuasa 2 betul. Tolak dengan 1/2 2X darab dengan 2X 4X kuasa 2. Okey, lepas tu kita nak selesaikan dia. Okey. So dekat sini, sini clear sini. Clear So sekarang ni X kuasa 2. Kalau kita nak ungkapkan ungkapan kuadratik, mesti X kuasa 2 ni duduk kat depan. Tolak setengah X kuasa 2, tolak setengah 4X kuasa 2 dapat apa kat sini? Kat sini dapat apa? Ajar. Kat sini ni sini dulu ni. Kat sini kan, kalau cikgu selesaikan kan pembawah dia kan sama macam ni. 2, betul? So dekat atas ni negatif 1X kuasa 2. So kita tulis X kuasa 2 je lah. Okay, tolak dengan 4X kuasa 2. Betul? Kat sini. Kat sini. So kita akan dapat tolak X kuasa 2, tolak 4X kuasa 2, tolak 5X kuasa 2. Tapi yang ni kita kena tulis kat depan. So kita tulis kat depan, tolak 5X kuasa 2 per 2. Okey, tambah dengan 42X tambah dengan 56. Sama dengan kosong. Sama dengan kat depan pun tak apa. Ni ialah jawapan dia. Boleh follow cikgu tak? Sebab dia nak ungkapan kuadratik saja. Boleh? Okey. Dennis clear. Yang lain? Clear. Okey. Beres. Okey, yang penting awak clear lah. Okey, settle soalan yang ketiga. Okey, soalan yang keempat. Okey, kita bincang soalan 4 soalan. Cikgu, last tak payah sama dengan kosong ke cikgu? Okey, so kalau bentuk persamaan kuadratik, so tulis sama dengan kosong pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Ni sebenarnya ni ungkapan lah. Kalau bentuk ungkapan. Dia kalau persamaan kuadratik, persamaan mesti sama dengan kosong. Kalau ungkapan, kita just tulis yang ni je. Tu beza ungkapan dengan persamaan macam ni lah. X kuasa 2 tambah 4 ni ungkapan. Kalau persamaan, X kuasa 2 tambah 4 sama dengan kosong. Persamaan. Tak perlu darab 2 semula ke cikgu? Darab 2 maksudnya? Oh, maksudnya tak perlu. Sebab yang ni je yang kuasa 2 ni. Okey, cikgu faham maksud awak. Maksudnya kalau darab 2 awak nak kecilkan dia kan. So awak akan dapat sekejap jawapan kalau darab dengan 2. Maksudnya semua darab 2 akan dapat negatif 5X kuasa 2 per 2 darab 2. So kita potong kan. 5X kuasa 2 per 2. So kalau darab 2, so kita potong Okey, tambah dengan 2 darab 42, 84X
tambah 56 darab 2, 10, 112 112. Okey. So sebenarnya yang ni dia setara ni. Yang ni sama je. Yang ni dia setara dengan yang ni. So dua-dua boleh, tak ada masalah. Boleh? Clear? Clear bagus lah soalan awak ni. Darab 2 Baru dah nampak cantik sikit kan. Dia tak per 2. Okey, so clear. So okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni soalan trigo lah, soalan trigo. Soalan trigo ni senang Okey, rajah 3 menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR dan PRS ialah garis lurus. PQR mana PQR? Tak ada pun. PRS ialah garis lurus Okey. Segitiga bersudut tegak PQR, yang ni PQR segitiga bersudut tegak dan PRS ni ialah garis lurus. Okey. So sekarang ni dia bagi pada kita cos Y sama dengan negatif 7/25. Okey, untuk soalan trigo macam ni pelajar kena ingat formula dululah. Sin tu. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangatlah. Ni basic dia lah, basic dia. Okey, sekarang ni kita kena cari cos Y negatif 7/25. Okey, so dekat sini kita tengok cos. Cos kita ambil yang ni ni cos. Ni cos Okey, cos Y. So bila dia duduk dekat luar, kita cari belah dalam. Okey, mesti tambah negatif. Okey, mesti negatif. Cos sama dengan sebelahan. Mana sebelahan dia? Tengok pada sini. Sebelahan dia kat sini lah. Per dengan hypotenuse. Hypotenuse paling panjang 25. Okey, boleh cari tak panjang ni? Pelajar tolong cikgu cari tak panjang ni berapa? Teorem Pythagoras 24. Laju awak kira 24. Okey, beres. 24 maksudnya 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Thank you So kita akan dapat 24. Okey, seterusnya tentukan nilai X. So kita nak cari nilai X. Boleh cari tak nilai X dekat situ? Pelajar. Kita cari belah dalam boleh? So kalau satu bulatan ni kan, kalau satu bulatan ni X ni dekat luar betul? Okey, kalau kita cari belah dalam kita tambah negatif betul? Soalan dia tangent X. So tangent X. Okey, dia dekat luar cari belah dalam. Tangent sama dengan apa? Tangent ambil ni tentangan per dengan sebelahan. Maksudnya negatif sebelahan dia apa? Tentangan persebelahan. Maksudnya 7/24. Okey. Apa ni? So clear tak kat sini? So kalau kita nak cari X, tangent buat pergi sebelah tangent inverse. Negatif 7/24. Tekan kalkulator tangent inverse, shift tangent. Okey, negatif 7 per dengan 24. So kita akan dapat negatif 16.26. So X ni kita akan dapat negatif 16.26. Okey, so sekarang ni di satu bulatan ni ialah 360
360. Yang ni kita cari ni duduk dalam ni ni. Yang ni kita cari ni dalam ni. Sekarang ni kita nak cari yang kat luar. 360 tolak dengan 16.26. So dapat apa sudut dia? Raja tolong cikgu tekan kalkulator. Okey, 343.74. Betul tak macam ni? Betul Raja? Okey. Clear kat sini clear. Senang. Sekejap cikgu cek jawapan 343.74. Mana jawapan cikgu? SBP. Soalan nombor apa tadi? Okey, so yang ni jawapan dia Okey, so pelajar jawapan tadi tu, tengok ni kita ada dua jawapan ni. Oh, ni maksud pelajar tanya tadi Dia potong dekat sini Okey, dia sebenarnya kat sini setara ni. Setara. Bila setara, yang atas pun boleh, yang bawah pun boleh. Tapi kita buat macam ni lah. Dia nak ungkapan yang ni, tak perlu nak ringkaskan lah. Okey kita betulkan yang tadi. Tak perlu ringkaskan tadi, yang ni. Boleh? Boleh Okey, tapi sebenarnya betul juga tu, setara. Yang cikgu faham lah. Okey, so clear. Soalan seterusnya. Nombor 5. Okey, kita take 5 dulu. Kita take 5. Pelajar boleh minum air ke apa ke. Apa gosok baju? Take 5 tak? Ya? Ni, yang ni. Tak. Abang tutup handle. Take 5 tak?
Okey, pelajar boleh sambung. Okey, beres. Yang lain okey? Okey, so kita tengok soalan. Okey, jadual 2 menunjukkan hubungan antara 3 pemboleh ubah. So kita ada 3 pemboleh ubah dekat sini. Okey. So diberi M berkadar langsung dengan N kuasa 2 dan berkadar songsang kepada P macam ni. Dia dah bagi kat sini. Okey, maksudnya yang ni biasalah pelajar belajar kat sekolah kan. M berkadar langsung dengan N kuasa 2 per dengan P. Yang ni kena cari jadikan dia persamaan lah. Ni berudu ni jadi katak lah. So M sama dengan katak tu K N kuasa 2 per dengan P. Kena cari K dulu. Okey, kena cari K. So dekat sini kita masukkan semua nilai yang ada. M tu berapa? 24 sama dengan K N kuasa 2. So N tu 8 kuasa 2 per dengan P dia 40. So berapa dapat nilai K dia? 15. Yang lain dapat 15. Okey, kalau kita tak mahir persamaan macam ni, kalau satu pun boleh ubah, cikgu prefer pelajar tekan kalkulator lah. 24 okey, sama dengan alpha soft. K tu ganti dengan X, alpha X. Okey, darab dengan, buat bracket je, 8 kuasa 2. Bracket je. Okey, per dengan 40. So, shift soft 2 kali. So, dapat 15. Okey, dia 15. So, soalan dia minta kita ungkapkan. So, ungkapkan salin balik dekat sini. So, akan dapat M sama dengan K tu ialah 15. N kuasa 2 per dengan P. Baru dapat 2 markah. Markah pertama ni masuk dalam samaan. Markah kedua ni jawapan macam tu. Clear? Clear Okey, yang lain clear tak? Clear. Okey, soalan seterusnya, cari Q. Cari Q. Tolong cikgu cari Q, masukkan semua ni dalam persamaan yang kita dapat ni. Q ni ialah N lah kat sini. So kalau kita masuk dekat sini, M dia 0.30. 0 sama dengan 15. N dia ni, N kuasa 2 ni. N ni ialah ni ya. Q kuasa 2. Q kuasa 2. Apa dengan P. So dapat apa? 0.9. P dia apa? 45 sorry. Cikgu tak masuk ni 45. Yang lain dapat tak? 0.9. Okey, beres. Ni kuasa 2 kan? Okey, so clear. Yang lain clear? Tekan kalkulator terus pun boleh. Alpha X kuasa 2 kat sini. Kuasa 2 ni kat luar ni. 0.9 ni jawapan dia. Soalan nombor apa ni? Nombor 5. Okey. 0.95. Ada tak 95 pelajar? Okey. Ada. Okey. 2 tempat perpuluhan. Jangan tinggal.
Okey, dan lagi satu pelajar take note dekat sini. Sebab tengoklah skema jawapan tadi kan. So kalau kita selesaikan yang ni, kalau kita selesai manual 45 darab dengan 0.30 kan. So akan dapat, sekejap cikgu kira dulu. 45 darab dengan 0.30. Okey, so akan dapat 13.5. 13.5 sama dengan 15 Q kuasa 2. So maksudnya 13.5 bahagi dengan 5 dapat Q kuasa 2. So kalau kat sini bahagi dengan 5, so akan dapat 2.7. Okey, so 2.7 sama dengan Q kuasa 2. Okey, apa maksud Q kuasa 2 ni? Okey, 2.7. Kuasa 2 bawa pergi sebelah, so akan punca lah 2.7 macam ni. So pelajar tekan kalkulator, pelajar kalau punca dekat sini dia ada dua jawapan tu. Positif, negatif 0.95. Biasanya akan dapat macam ni lah. Okey, cuma dekat sini dia kata abaikan positif negatif lah. So dia ambil terus jawapan dia dekat sini. Okay, clear Okey, seterusnya. Soalan ke-6. Okey, soalan ke-6 ni garis lurus juga. Senang sangat soalan garis lurus. Nombor 1 kena tahu kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Nombor 2 persamaan garis lurus. Dan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, soalan dia nak persamaan garis lurus RQ. So kita nak persamaan garis lurus dekat sini. Okey, dekat sini point dia bagi segi 4 selari. Apa maksud selari? Apa maksud selari? Kecerunan dia sama. Kecerunan dekat sini sama dengan kecerunan dekat sini. So boleh cari tak kecerunan dekat sini? Boleh. Ni titik dia berapa? 0, 0. So berapa kecerunan dia? Sorry 3/4. Okey, clear. Satu, sekejap So X2, Y2. M sama dengan Y2 tolak Y1, maksudnya 3 tolak 0 per 4 tolak 0. So 3/4. So kecerunan dekat sini 3/4. So soalan dia kita nak persamaan garis lurus RQ. So bila persamaan guna formula ni lah. Kecerunan dah ada. Masukkan balik kecerunan tu. Y sama dengan 3/4 X tambah C. So kena cari C lah. Okey, so kalau persamaan garis lurus dia dah bagi dah X kat sini, Y kat sini. So Y dia ialah 4, 3/4 darab dengan X tu 0. 3/4 darab 0, 0 lah. Jadi C sama dengan 4. So kalau persamaan garis lurus kita tulis balik. Y sama dengan 3/4 X tambah C dia ialah 4. So markah dia datang daripada mana? Datang daripada nak cari C tu. Nak cari C tu satu markah. Okey, jawapan akhir satu markah. Okey, seterusnya. Pintasan X bagi garis lurus RQ. Okey, apa maksud pintasan X? Pelajar take note kat sini. Apa maksud pintasan X? Garis yang memotong pada paksi X. Okey, so kalau garis macam ni kan. So kalau potong paksi X, so dah akan potong kat hujung sini Kalau cikgu sambung garis dia Okey, so dah akan potong dekat X kat sini. So mesti negatif.
Okey, so persamaan kita dah ada. Okey, kalau pintasan X, pelajar take note sikit, pintasan X, Y sama dengan kosong. Pintasan X, Y sama dengan kosong. Kalau pintasan Y, okey, X sama dengan kosong. So yang ni pintasan X, Y dia kosong lah. Kosong. Sama dengan 3/4 X tambah 4. So yang ni bawa pergi sebelah. So akan dapat negatif 3/4 X sama dengan 4. Yang ni pun kalau nak tekan kalkulator pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. So kalau kita selesaikan manual, tak nak tekan kalkulator, selesai manual. Negatif 3, so 4 bawa pergi sebelah. 4 darab 4, 16. So X sama dengan 16/3. So negatif 16/3 lah. X ni. So X ni garis yang memotong kat sini. Clear tak pelajar? Kat sini. Clear, beres. Yang lain clear tak? Jawapan biasanya kalau dalam dalam pecahan lagi tepat daripada perpuluhan. Boleh, yang lain boleh? Sama boleh, yang lain Tasnim. Pelajar lain? Boleh Okey, beres. Thank you. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni ialah soalan kebarangkalian lah. Okey, soalan kebarangkalian Okey, terdapat 6 kad bernombor 3, 4, 5, 6, 8 dan 9. So, kita ada 6 kad. Okey, dimasukkan dalam sebuah kotak. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu. Okey, diberi M peristiwa memilih gandaan 3. So, sekarang ni dalam kotak, kita ada 6 kad ni lah. Okay, 6 kad, kalau nak mudah dia macam ni lah. 3, ni kad 3. Ni kad 4. Okey, 5. Okey, 6. Okey, kita ada 8. Kita ada 9. So, ada 6 kad. Okey, dimasukkan dalam sebuah kotak. So, masuk dalam sebuah kotak macam ni. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu. So, kita ambil sekeping lah. Diberi M ni peristiwa memilih nombor gandaan 3. So, M ni gandaan 3. Kita pilih gandaan 3. Kat sini gandaan 3 apa? 3, 6, 9. So, ni peristiwa dia. Okey, seterusnya yang kedua, peristiwa memilih nombor genap. E tu. Berapa nombor genap? 4, 6, 8. Okey, kita tengok soalan. Pada ruang jawapan, lukis gambar rajah van. Dia minta kita lukis gambar rajah van mewakili hubungan antara M dengan E. Kemudian tentukan sama ada peristiwa M dan E peristiwa saling eksklusif ke atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, so sekarang ni dia minta kita lukis gambar rajah van dulu. So kita lukis. So sekarang ni M dengan E ada yang bertindan tak? Ada. Bertindan tu nombor yang sama lah, 6. So kalau kita lukis gambar rajah van, so dia akan jadi macam ni. Okey, yang ni M, yang ni E. So 6 ni yang bersilang lah. Okey, jadi M yang keluar dia 3 dengan 9. Ni biasa kalau kita buat macam ni, kita buat titik dalam depan Ni gambar rajah.
dia lah. Kalau E itu kita ada 4, kita ada 8. Okey, so gambar dia macam ni. Soalan dia tanya saling eksklusif ke tidak eksklusif pelajar. Pelajar kena take note dekat sini bila dia ada bersilang macam ni. Ada bersilang macam ni, tak eksklusif Tidak eksklusif. Kalau ada bersilang. Kalau tak bersilang macam ni, berdiri sendiri, eksklusif. Dia ada dua kebarangkalian ni, bersandar dan tak bersandar. Lagi satu. Kalau dipulangkan, tidak bersandar. Kalau tidak dipulangkan, bersandar. Yang ni pelajar take note semula lah. Yang ni cikgu sentuh kemudian nanti awak tengoklah soalan trial Pahang tu dia bersandar Okey, so dekat sini clear. Clear dekat sini. So jawapannya apa? Tidak eksklusif lah. Tidak eksklusif. Okey, seterusnya hitung kebarangkalian memilih peristiwa M atau peristiwa E. So pelajar, atau ni apa maksud dia atau? Kebarangkalian. Atau ni ialah kesatuan ataupun tambah. Yes, betul. Kalau dan, bersilang atau darab. Okey, beres. So sekarang ni hitung kebarangkalian peristiwa M. So peristiwa M ni berapa? Ada berapa? 3. So M tu 3 per 6. Okey, sebab dia atau, kita tambahlah. E dia ada berapa? 3. 3 per 6 juga. So kira dapat berapa? Betul tak ni? Kita sama je ni. 3 per 6, 3 per 6. Dia tolak dengan pelengkap kalau tak silap cikgu. Tolak dengan 1 per 6. Tolak dengan pelengkap ni. Kalau kita list biasa dulu, pelajar. Kalau kita list biasa, okey, ni kalau tolak dapat 5 per 6 5 per 6. Betul lah jawapan dia 5 per 6. Okey, kalau kita tak buat operasi ni, pelajar tak nak buat operasi tambah ni. Okey, pelajar nak buat kesatuan. Okey, bila kita nak buat kesatuan macam ni, maksudnya M tu kita ada apa tadi M? 3, 6, 9. E tu kita ada nombor 6. 4, 6, 8. So kalau kesatuan semua sekali semua nombor kat sini. M kesatuan E. Maksudnya semua nombor. So kita akan ada 3, 4, 6, 8, 9. So ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So yang ni ialah 5. Jadi jawapan dia 5 per 6. Boleh juga boleh juga. Kalau pelajar tulis macam ni pun tetap dikira betul. Ni betul juga. Sama ada pelajar darab macam ni ataupun pelajar jawab macam ni. Boleh, dua-dua boleh. Cek sikit jawapan. Nombor apa ni? Abaikan unsur mesti guna ME. Unsur boleh macam ni Ni pun boleh. Okey, 3, 4, 6, 8, 9. Sama ada pelajar yang ni ataupun yang ni lah jawapan dia. Okey, so betul. Clear? Boleh cikgu sambung sikit lagi? Ada berapa soalan lagi? 3 soalan lagi. Okey, kita sambung. Soalan nombor 8. Soalan penakulan matematik. Soalan nombor 8 ni senang lah.
Apa jawapannya pelajar? Tulis premis 2. So premis ni macam mana? Kita jumpa yang sama, kita potong buang kan. So jika X boleh dibahagi tepat dengan 4, maka X boleh dibahagi tepat dengan 2. 16 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. So dekat sini dah ada perkataan tidak kan pelajar. Kalau ada perkataan tidak, kita tulis tidak terus kat sini. Kalau ada perkataan tidak ni, bawa naik atas terus tidak. So dekat sini mesti 16 lah. Tidak. Okey, boleh dibahagi tepat dengan 4 ni dah keluar. Yang ni boleh dibahagi tepat dengan 4 ni dah keluar. So yang tinggal 16 tidak boleh. Okey, dibahagi tepat dengan 2. So ni ialah jawapan dia. So 1 markah lah. Okey, soalan B. Adakah hujah sah dan munasabah? Okey, so hujah ni sah ke munasabah? Okey, yang pertama sekali kita nak tentukan dia sah. Sah dulu, sah ke tidak Sah ni maksudnya ada 3 bentuk hujah. Hujah ni ada 3 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Okey, adakah hujah dekat atas ni memenuhi bentuk ketiga-tiga ni? Bentuk yang pertama ni dia ada perkataan semua. Yang ni semua. Yang ni jika maka lah. Yang ni jika maka. Yang ni pun jika maka. Cuma yang ni dia ada perkataan tidak. So kalau dekat sini dia ada perkataan tidak macam ni tidak macam ni. Ni memenuhi bentuk yang ketiga ni. Ni bentuk yang ketiga. So bila memenuhi bentuk ketiga, hujah dia ialah sah. First kali kita tulis sah. Okey, so cikgu tunjuk sikit bentuk dia. Kat mana cikgu teks sekejap. Kita tengok sikit buku teks ni. Bentuk penakulan ni. Untuk penakulan, so kita tengok. Nanti kalau pelajar tak faham, pelajar tanya semula Pelajar tanya semula. Nanti cikgu okey ni henti jadian sekejap. Kita buka sikit akas. Dia lepas tu last kali baru hujah. So hujah ada 3 bentuk. Okey, ni pelajar. Ni hujah 3 bentuk. So bentuk pertama semua A ialah B, C ialah A, C ialah B. Okey, jika P maka Q. P benar, Q benar. Jika P maka Q, bukan Q benar, bukan P benar. So yang ni kalau ada perkataan bukan ni, dia bentuk yang ketiga lah. Bila tidak ni, bukan. Okey, kita nak tahu dia munasabah ke tidak. Munasabah ni semua betul. Semua betul. Semualah premis 1 dengan kesimpulan dia semua betul, baru dia munasabah. Kalau ada salah, okey, dia tidak munasabah. Contoh macam ni kan, 16 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Ni palsu ni. Ni salah ni. Ni palsu. 16 boleh je bahagi dengan 2. Kan? Dapat 8. Boleh je. Jadi pernyataan ni palsu. Bila palsu, salah satu dia palsu, dia tidak munasabah. Tidak munasabah. Dia kalau nak munasabah semua betul. Clear tak pelajar? Clear. Okey. Clear Kalau nak tahu dia sah, tengok 3 bentuk. Kalau nak tahu munasabah tak munasabah, munasabah semua betul.
Kalau jumpa saja satu palsu, tidak munasabah. Okey, settle soalan ni. Seterusnya, soalan bulatan. Ini soalan favourite cikgu jugalah, soalan bulatan. Semua favourite kan. Okey. So kita tengok soalan. Rajah 5 menunjukkan dua sektor bulatan. So kita ada dua sektor bulatan OPQR. Mana OPQR yang besar, PQRSO. PQSO. So dekat sini. Okey, masing-masing berpusat di O dan P. So dekat sini soalan ni dia ada dua pusat Pusat dia sini dan pusat dia sinilah. So kalau pusat O tu bulatan dia macam ni. Ni pusat O ni bulatan dia ni. Okey. So kalau pusat dia dekat P, bulatan dia macam ni lah. P. Okey, so bulatan dia macam ni. Ni bulatan. Okey. So ni bulatan dia, ni pusat dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Menggunakan pi 22/7 hitung panjang lengkuk dalam cm sektor PQR. PQR, dia nak cari panjang lengkuk dekat sini. PQR. Okey, untuk soalan bulatan, dua formula pelajar kena tahu. Nombor satu, luas. Pi J kuasa 2. Nombor 2, lilitan bulatan. Dan 2 pi J. Okey, sekarang ni kita tengok, kita nak cari lilitan dia dekat sini. Kena tahu sudut dia lah. Nombor satu kena tahu sudut. Okey, dekat sini kita tengok kalau bulatan ni jejari dia 7 ni. Ni jejari dia 7. So bermakna ni panjang sisi sama ni. Bila sama, kita tahu satu bulatan sudut dia 60 lah kat sini. 60. Okey, untuk soalan ni kita tengok ada dia bagi tahu tak QP QRO. QRO ialah sukuan bulatan. Okey, ni point dia. Ni sukuan bulatan. Bila suku bulatan, sudut dia ialah 90. Jadi kalau nak cari semua ni, sudut dia 90 tambah 60, 100, 150. So masuk dalam formula ni. 150 per 360 darab 2 darab dengan pi 22/7 darab dengan jejari. Berapa jejari dia sini tadi? 7. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator lilitan bulatan ni. PQR ni. Berapa dapat? $18.33. Okey. Clear. Soalan seterusnya. Luas dalam cm kawasan yang berlorik. Okey, so sekarang ni kita nak cari luas. Pelajar tahu luas pi J kuasa 2 Okey, so cikgu kira dekat sebelah. So kalau nak cari keseluruhan rajah ni, dia nak cari kawasan berlorik. Bila nak cari kawasan berlorik, kita cari yang besar dulu. Kita cari yang besar dulu. Okey, yang besar ni. Okey, maksudnya luas yang besar ni, tadi sudut dah ada 150 per 360 darab dengan pi J kuasa 2. Darab jejari kuasa 2. Tolong cikgu cari yang besar ni dulu. Tekan kalkulator. Berapa belajar? Okey, 64.16 ni keseluruhan.
Okey, kita tolaklah dengan yang kecil ni. Luas yang ni. Luas bulatan sini. So, luas yang merah ni, sudut dia tadi kan 60. So, 60 yang merah ni cikgu tulis balik. Luas yang ni yang kecil ni So, 60 per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Jadi dia 7 juga kuasa 2. So, yang merah ni berapa? Fajar. Dapat. Tolong cikgu. 25.66. Okey, so sekarang ni kalau kawasan Blorek pelajar biasakanlah kalau kita nak kira satu-satu macam ni pun boleh. Kalau kita nak kira kawasan Blorek, okey, yang besar ni 64.16 tolaklah dengan 25.66. So kita akan dapat berapa dapat pelajar? Boleh? Berapa dapat? Cikgu tunggu jawapan. 38.5. Okey, so clear. 38.5. Clear Cek sikit jawapan. .5, 18.33. Okey, so clear untuk soalan ni. Clear untuk soalan ni, tapi jawab di ruang jawapan Okey, markah dia markah dia. Kita tengok dulu markah dia. So dekat sini 2 markah lah. 2 markah maksudnya masuk formula, masuk nilai dalam formula 1 markah, jawapan 1 markah. Kalau macam ni 3 markah. Ni 1 markah. Okey, ada operasi tolak 1 markah dan jawapan dia 1 markah. Okey, so kita pergi kepada soalan kita yang terakhir. Soalan nombor 10. Okey, pelajar cuba last ni. Last malam ni. Cikgu nak persamaan yang pertama dulu. Pada November 2022, sebuah syarikat merekodkan jumlah X, jumlah kereta X dan jumlah lori Y yang menggunakan perkhidmatan feri 5,550. Persamaan pertama, X kereta campur dengan lori 5,550. Ini persamaan yang pertama. Bulan berikutnya, jumlah kereta meningkat 2 kali ganda. Kereta tadi kan X kan? Bermakna kalau meningkat 2 kali ganda, 2X lah. 2X. Okey. Manakala jumlah lori 1/3. Maksudnya lori ni 1/3. Lori ni 1/3 Y. Okey, bulan sebelumnya. Pada bulan tersebut, bilangan kereta melebihi bilangan lori sebanyak 8,650. Okey, so dekat sini dia trik pelajar. Pelajar faham betul melebihi kereta, melebihi bilangan lori 8,660 ni tolak ni Maksudnya kereta tolak dengan 1/3 lori ni sama dengan 8,650. Soalan ni menggunakan kaedah metrik. Pelajar cuba jawab guna kaedah metrik. Biasanya persamaan macam ni yang problem ni. Tapi bila kita boleh keluarkan persamaan, okey je. So tolong kira.
bentuk metrik dulu. Dia nak kaedah metrik kaedah metrik. So X ni ialah 1, Y ni ialah 1, kat sini ialah 2, kat sini negatif 1/3. Ni bentuk metrik. XY sama dengan 5550 8650. Bentuk metrik. Okay, biasakan kita buat XY ni sebaris lah. Biar cantik sikit. So yang ni bawa di sebelah songsangan 1/. Songsangan 1/, anak dara tolak dengan bujang comel tu. So yang ni ialah A, yang ni ialah B, yang ni ialah C, yang ni ialah D. So kita masuklah anak 1, dara negatif 1/3, tolak bujang dia 1, comel dia ialah 2. Lepas tu bila kita buat metrik yang ni, terbalikkan dia. Negatif 1/3 naik atas, 1 turun bawah. 2 ni 1 jadi negatif 1, 2 ni jadi negatif 2. Okey, 5550 8650. So selesaikan dia. XY, kita tekan kalkulator. Pelajar tekan kalkulator terus kat sini. Tekan mode. Equation. So yang ni ada 2 formula buah X dan Y. So 2 lah. A1 dia ialah 1. B1 dia ialah 1. C1 dia ialah 5550. A2 dia ialah 2. B2 ialah negatif 1/3. C2 ialah 8650. So kita dapat X 4500, Y 1050. 4500, 1050. Okey, dan jawapan akhir pelajar kena tulislah. X 4500. Maksudnya kereta ni 4500, lori dia 1050. Settle untuk soalan ni. Tu tak jawapan dia. Sekejap Okey, jawapan kita betul. Okey, so clear untuk soalan ni. Okey, faham tak pelajar? Faham tak? Faham Boleh 10 soalan ni boleh jawab tak? Ni soalan standard dan soalan SBP. Nanti next week cikgu cari pula soalan MRSM pula kita cuba buat. Beres? Okey, so ada soalan? Cikgu buka soalan. Stop dulu rekod.